أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-mustami'in wal mustami'at, rahimakumullah jami'an. Terima kasih kerana sudi menonton pada malam ini. Terlebih dahulu kita mulakan majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni sekali lagi dapat kita bersiaran sama-sama. Tuan-tuan dapat jumpa saya dan saya dapat berjumpa dengan tuan-tuan, walaupun cuma tak boleh berjumpa, bersua, tengok wajah, tengok muka. Tapi inilah kaedah yang terbaik untuk saya menyampaikan dakwah saya kepada sekalian penonton. Mudah-mudahan dengan medium yang kita guna ini, dengan cara teknologi ini, dakwah kita makin berkembang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Dan kita terima kasih pada Allah, syukur pada Allah, kerana seperti mana biasa saya sebut selalu, Allah Ta'ala masih tarik kita, Allah Ta'ala masih kekalkan kita, Allah Ta'ala masih grab kita, masih pegang hati kita untuk berada dalam majlis ilmu. Ya, untuk berada, banyak kali saya sebut dan ramai orang lupa. Salah satu daripada nikmat Allah Ta'ala, kan Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba kira nikmat Allah, la tuhsuha, garanti tak boleh kira. Dan di antara nikmat Allah bukan setakat ada harta, ada tenaga, ada wang ringgit, ada sihat wal afiat, ada anak bini, ada rumah yang selesa, ada jawatan, ada pangkat. Itu juga nikmat. Salah satu nikmat Allah Ta'ala juga adalah boleh menghabiskan sisa-sisa hidup kita, umur kita, beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berada dalam majlis ilmu, itu juga nikmat Allah Ta'ala. Berapa ramai di kalangan manusia di Malaysia ni, ataupun umat Islam di seluruh dunia, masing-masing di tangan mereka ada handphone. Kan? Ada data, ada kredit, ada yang secara line, ambil secara bil dan sebagainya. Mereka punya, ada yang secara postpaid, ada yang secara prepaid, mereka punya telefon. Tak kisahlah kan. Berapa ramai di kalangan kita yang ada handphone di tangan, tapi yang tergerak hati untuk melihat, mendengar kuliah-kuliah online yang telah disediakan oleh penganjur kita, audio kuliah yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita. Berapa ramai? Dalam keluarga tuan-tuan, berapa ramai? Saya tanya. Daripada adik-beradik tuan-tuan, 7-8 orang, berapa ramai yang boleh jadi macam itu? Yang tergerak hati, ambil handphone, lihat kuliah online kita. Bukan kuliah saya saja, bahkan ustaz-ustaz yang lain. Kita lihat dalam taman kita, berapa ramai yang boleh buat macam itu.
dalam kampung kita, dalam daerah kita, dalam negeri kita. Tak ramai. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berada dalam majlis ilmu, Allah Taala bagi mudah kita dengar majlis ilmu, ada mata, ada telinga, ada sihat wal afiat. Lepas tu pula Allah Taala bagi waktu yang lapang untuk berada dalam majlis ilmu. Itu semua adalah nikmat. Macam selalu saya sebutlah, dalam kuliah-kuliah saya di masjid dan surau. Tuan-tuan boleh datang ke masjid ni sebab apa? Datang ke masjid, tunaikan solat fardu, kemudian mendengar kuliah. Sebab apa? Adakah tuan-tuan sebab ada kenderaan, ada transport yang boleh sampaikan tuan-tuan ke masjid dan surau? Ataupun adakah kerana tuan-tuan sehat boleh pergi masjid dan surau? Ataupun adakah kerana tuan-tuan ini ada waktu lapang? Waktu lapang, tuan-tuan dah pencen, ada banyak masa untuk hadir majlis ilmu di masjid atau surau. Mana satu jawapan? Ataupun tiga-tiga jawapan ini semua betul. Bagi saya, pendapat saya, tiga-tiga tu salah. Yang pertama, kita kata tadi apa? Ada orang dia boleh pergi surau masjid kerana dia ada motorkar, dia ada kenderaan. Di luar sana ada lagi ramai yang lebih besar keretanya daripada kita. Tapi tak nampak muka. Kita naik Honda 70. Honda 70 tu. Tu bukan kereta, tu motor. Yang orang keluar masuk kebun kan, bawa durian, bawa tandan pisang, macam-macam tu. Tu motor yang tu orang pakai. Kita pakai Honda 70. Tapi muka kita hari-hari nampak di masjid surau. Ada orang Hondanya lagi dahsyat, lagi hebat daripada kita. Ada orang pakai Honda CR-V, HR-V, Honda Accord, Honda City. Tapi tak nampak muka. Hatta, bukan kita nak kata semua, ustaz-ustaz orang agama sendiri pun yang pakai Honda macam tu, tak mai ke masjid dan surau. Bukan kita nak kata mereka tak elok. Mungkin mereka ada sebab-sebab tertentu. Kita nak abang bahawa berada dalam majlis ilmu itu ada satu nikmat. Peluang yang Allah Ta'ala bagi itu adalah nikmat. Ada orang yang lebih berilmu daripada kita pun tak dapat macam tu, macam kita ni. Dek kerana mungkin kesibukan dia, kerja dia, tak sehatnya dia, dan macam-macam lagi. Kita tak ada ilmu banyak pun. Kita tak belajar tinggi-tinggi sangat pun. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi nikmat boleh berada dalam majlis ilmu, di masjid, di surau, ataupun di kuliah online. Nampak tak? So, jawapan yang pertama tadi, orang kata, saya boleh main masjid Ustaz sebab saya ada motorkar, saya ada kenderaan besar. Dah salah. Berapa ramai yang ada kenderaan lebih besar, lebih mewah daripada kita, lebih laju daripada kita, tapi tak boleh nampak muka ke masjid surau. Ada yang kata pula kerana saya sihat, sebab tu saya boleh pergi masjid surau. Di luar sana berapa ramai yang lebih sihat daripada kita. Paling tidak pun kita ada kencing manis, ada jantung, ada darah tinggi, ataupun gout, sakit lutut, sakit urat, sakit sendi. Di luar sana ada yang lebih sihat daripada kita. Masya Allah. Kan? Kalau kita tengok kalau kita lihat dia bersukan, dia lomba lari, dia lah paling nombor satu. Kalau di sekolah dulu, kalau di peringkat kolej dulu, kalau di sekolah menengah dulu, kalau di universiti dulu, dia masuk sukan apa pun, dia terpantas, dia paling laju. Tapi tak laju pun ke surau ke masjid. Nampak tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ataupun ada orang kata dia banyak masa boleh ke masjid ke surau sebab dia dah pencen. Di luar sana berapa ramai yang dah pencen, lebih ramai pencen berbanding kita, pun tak nampak muka. Kita bukan nak abang kita bagus sangat ataupun yang lain tu tak apa bagus. Dah, kita nak abang orang yang boleh berada dalam majlis ilmu ini,
Itu nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang Tuhan bagi kesempatan berada dalam majlis ilmu. Sebab dalam majlis ilmu Allah Ta'ala turunkan rahmat dan maghfirah. Bahkan Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada orang yang menuntut ilmu. Nabi kata apa? Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan, yang mana jalan itu, kalau dia lalu jalan tu, akan sampai majlis ilmu. Tuan-tuan buka pintu rumah, keluar, kemudian naik kereta, lepas tu kunci pula pagar kita. Lepas tu tuan-tuan menuju ke masjid. Tuan-tuan pilih jalan mana? Kiri, kanan. Tuan-tuan pun straight. Lepas tu masuk simpang kiri. Lepas tu straight lagi. Jumpa satu traffic light. Masuk simpang kanan. Lepas tu straight lagi. Lepas tu sampai traffic light yang ketiga. Alhamdulillah, jumpa masjid. Nabi kata, siapa yang memilih satu jalan, yabtaghi fihi ilman, yang mana jalan yang dia pilih itu, dia berniat untuk mencari ilmu agama. Sama ada dengar kuliah, dengar tazkirah, dengar ceramah dan sebagainya. Kalau tak boleh nak main masjid, nak surau, lagi mudah cari ilmu agama dengan hanya menggunakan handphone, tekan aja. Nabi kata, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia nanti untuk mendapat jalan-jalan menuju ke syurga. Maksudnya perjalanan dia ke syurga nanti mudah. Jadi tuan-tuan, kalau nak mudah jalan-jalan kita ke syurga, urusan kita nak masuk syurga tu nanti mudah. Tidak tersekat. Allah Ta'ala tak hisap kita lama-lama. Allah Ta'ala tak tanya kita banyak-banyak. Meniti siratal mustaqim pula laju. Yang Nabi kata apa? Faminhum may yamurru kal barqi. Ada yang meniti siratal mustaqim itu umpama kilat menyambar. Ranking nombor 2 pula, faminhum may yamurru karrih. Ada yang meniti siratal mustaqim itu pula seperti angin yang bertiup kencang. Ada pula Nabi kata, faminhum may yamurru kattair. Ada yang meniti siratal mustaqim itu seumpama burung yang terbang laju. Faminhum may yamurru, Nabi kata apa? Kal farsi. Ada pula yang meniti siratal mustaqim itu seumpama kuda yang berlari kencang. Faminhum may yamurru karamlir rajul. Ada yang meniti siratal mustaqim tu pula seumpama laki-laki yang berjalan, laki-laki yang berlari laju. Faminhum may yamurru kamasyir rajul. Ada pula yang meniti siratal mustaqim itu umpama orang laki-laki berjalan. Tuan-tuan nak laju macam mana? Keadaan kita meniti siratal mustaqim tu depends on amalan kita masa di dunia. Kita tak tahu sama ada ni kita laju nanti seperti kilat menyambar kah, ataupun seperti angin bertiup kencang kah, ataupun seperti burung yang berterbangan kah, ataupun seperti kuda yang berlari kencang kah, ataupun seperti laki-laki yang berlari laju kah, ataupun seperti berjalan laki-laki yang berjalan kaki. Di mana kategori kita nanti meniti siratal mustaqim, itu semua ada kaitan dengan amalan kita di dunia. Kita cantik di dunia, kita cantik akhirat. Kita cantik di dunia, kita cantik di padang mahsyar. Kita cantiklah nanti cara meniti kita di siratal mustaqim. Tapi kalau kita huduk, kita buruk di dunia, amalan kita pun tak cantik mana. Yang baik kita kurang, yang jahat lebih banyak. Maka buruk dan huduklah keadaan kita di padang mahsyar. Teruklah nanti ketika mana meniti siratal mustaqim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Jadi kalau sekiranya kita nak mudah urusan kita di akhirat kelak, mudah kita menuju syurga Allah Ta'ala di akhirat kelak, Allah Ta'ala tak hisap lama-lama, Tuhan tak tanya banyak-banyak, titian siratal mustaqim pun kita berlari dengan, kita meniti siratal mustaqim pun dengan selamat. Sentiasalah mencari majlis ilmu.
sentiasa berada dalam majlis ilmu. Sebab kita sebut apa tadi? Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan, yang jalan itu akan membawa dia ke majlis ilmu. Dia akan dapat ilmu dengan jalan yang dia ikut tu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan-jalannya ke syurga, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sementara nak tunggu sahabat-sahabat kita lagi ramai masuk malam ni, baik, jom kita sama-sama tadabbur satu ayat Quran, tuan-tuan. Surah Al-A'raf. Masih lagi berbicara tentang surah Al-A'raf. Kalau hari itu kita sembang tentang dialog yang berlaku ahli syurga dengan ahli neraka. Ahli syurga yang dah dapat syurga bertanya kepada ahli neraka yang masuk neraka. Kan? Surah Al-A'raf ayat 46. Tuan-tuan dah baca belum? Saya bagi homework pada tuan-tuan. Saya cikgu sekolah. Saya bagi homework pada tuan-tuan. Jadi saya tak mau repeat dah. Nanti lama. Jadi sila baca balik. Ayat tu bagus tu untuk renungan kita. Ya Allah. Bagaimana dialog ahli syurga terhadap ahli-ahli neraka. Kemudian baca pula surah Al-A'raf ayat 50. Bagaimana pula permintaan ahli neraka terhadap ahli-ahli syurga. Muka surat yang sama tu. Muka surat yang sama. 1 ayat 46. Dialog ahli syurga kepada ahli neraka. Apabila ahli syurga ni dah masuk, dah confirm masuk ke dalam syurga, apa mereka cakap terhadap ahli neraka. Kemudian lihat pula surah Al-A'raf ayat yang ke-50. Bagaimana pula permintaan ahli neraka terhadap ahli-ahli syurga. Bila lihat ahli syurga tu mewah makan, bila lihat ahli syurga tu mewah minuman depa, sedangkan depa hanya minum apa? Ayak-ayak yang keluar daripada tubuh badan manusia yang kena bakar dengan api neraka, yang kena salai. Rasaka. Rasaka maksudnya ayak-ayak badan manusia, hasil daripada depa ni kena salai dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. La yazuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Ahli neraka ni Allah Taala kata apa? Tidak rasa sejuk sikit pun di dalam neraka. Dan tidak ada minuman pun untuk depa. Illa hamima, kecuali sentiasalah depa berada dalam keadaan kepanasan teramat sangat. Wa ghassaqa, dan minuman yang paling layak untuk ahli neraka adalah minuman ayak badan manusia sendiri yang mengalir menjadi sungai yang mengalir daripada tubuh manusia yang kena bakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bila depa lihat makanan orang syurga hebat-hebat, sedap-sedap, mahal-mahal. Minuman ahli syurga pula sedap. Akhirnya depa pun merayu, mintalah sikit makanan tu, bagilah kami saat, bagilah kami sikit. Tapaulah sikit untuk kami. Kami teringin nak makan macam hampa makan. Kami teringin nak minum macam hampa minum. Dialog itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-50. Ya tuan-tuan. Jadi kalau rajin, tuan-tuan buat catatan. Sebab setiap kali saya buat kuliah online, kita akan mukadimah dengan tadabbur ayat-ayat Quran terlebih dahulu. Kita pilih ayat-ayat Quran yang mudah-mudahan boleh kelorok hati kita. Bukan baju saja makcik yang kita kena kelorok, tapi hati pun kena kelorok sama. Baik, kali ini kita akan baca satu lagi ayat Quran, surah Al-A'raf 179. Allah Ta'ala kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم.
Apa Tuhan kata? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Tuhan kata sesungguhnya kami isi ahli neraka itu di kalangan siapa? Iaitu di kalangan jin dan juga manusia. Siapakah penghuni neraka? Nombor satu, jin. Jin yang kafir lah, yang tak beriman kepada Allah, syaitan, iblis dan sebagainya. Iblis dan syaitan ni berasal daripada jin. Wa kana minal jin. Allah Ta'ala kata syaitan ni, iblis ni, wa kana minal jin. Depa ni berasal daripada jin. Maksudnya jin ni satu keturunan. Daripada keturunan jin tu lah lahirlah spesies syaitan lah, ifrit lah, iblis lah, macam-macam. Tapi mana-mana jin yang beriman kepada Allah, jin Islam, mereka ni tak masuk neraka, bahkan mereka dapat syurga juga seperti kita. Wal ins, dan siapa lagi yang akan menghuni api neraka, iaitu manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang tak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah. Baik. Maka Tuhan kata sebab apa mereka ni masuk ke dalam neraka ni? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ni ada hati tapi tak nak faham tentang agama Allah. Mereka ni ada hati, mereka ni ada. Dalam mereka ni ada hati serupa macam kita. Mereka ada hati, kita pun ada hati. Tapi kenapa kita boleh terima Islam? Kenapa mereka tak boleh terima Islam? Pelik tak? Kenapa kita boleh tunduk dan patuh kepada perintah Allah? Kenapa mereka melawan Allah? Melawan. Allahu Akbar. Bukan setakat kita nak buat hukum Allah, hukum Islam, hukum hudud, hukum ini, apakah dan sebagainya. Kita cuba gesak kerajaan supaya pemandu-pemandu mabuk ni kita kenakan hukuman keras terhadap mereka. Dah berapa ramai mampus dah. Dah berapa ramai jadi mangsa. Berapa ramai jadi mati. Bangkit puak-puak ni. Bangun puak-puak ni. Cuba nak halang tu gesaan dan juga cadangan tu. Dia kata kita mesti ada undang-undang yang bersifat peri kemanusiaan. Mesti ada lemah lembut. Kita sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Kenapa apabila tindakan kita tak tunjuk kita seorang yang penyayang? Kenapa dalam undang-undang, dalam tindakan kita tak mau tunjuk penyayang? Tidak ada lemah lembut. Allah Ta'ala tu kan latif. Allah Ta'ala tu kan dia maha lembut. Kita sepatutnya tiru sifat-sifat Allah. Tiru nama-nama Allah ni. Al-Latiful Khabir. Allah Ta'ala itu maha latif, maha lembut dan lebih maha mengetahui, maha berpengalaman. Nampak tak? Mereka main akal. Puak-puak liberal ni. Liberal ni maksudnya mereka bercakap tentang Islam tetapi bukan menggunakan wahyu, bukan menggunakan Quran dan hadis, tetapi menggunakan akal fikiran mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan mereka minum minuman keras tapi hukuman nak lembut. Mana boleh? Kalau hampa nak minum minuman keras, hukumannya pun kena keras sekalilah. Ya, sesuailah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sudah ada hukum tu di dalam Quran. Kenapa pula kita nak menentang? Inilah yang Allah Ta'ala kata apa? Isi-isi api neraka ini terdiri daripada jin dan juga manusia, yang mana depa ni dulu ketika mana di dunia lahum qulubul la yafqahuna biha, depa ada hati tapi tak mau terima kebenaran. Depa ada hati tetapi tak mau terima Islam. Yang dah dapat Islam pula tak mau terima kebenaran. Apa Tuhan kata semua nak lawan, apa Tuhan kata semua nak tentang, apa Tuhan kata semua nak condemn. Kalau nak tutup kilang arak, tutup dahulu sekolah-sekolah tahfiz. Ini ayat-ayat yang keluar daripada mulut orang Islam. Ada pula yang kata, macam mana China dengan India tak mau masuk sekolah kebangsaan, tak mau hantar anak-anak mereka belajar ke sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan lah ni dah macam sekolah agama. Sikit-sikit program agama. Sikit-sikit program agama.
Itu semua keluar dari ayat itu, keluar daripada seorang bernama Islam, yang beragama Islam. Nampak tak? Mengaku sebagai Islam, tapi hati dia jadi keras terhadap Islam. Hati dia meluat dengan Islam. Saya di sekolah saya pun ada cikgu India. Di sekolah saya pun pernah ada cikgu Cina. Mereka tak kata pun. Mereka tak jadi masalah pun bila di sekolah kebangsaan, sekolah rendah itu ada program Maulidur Rasul, ada program Ihya Ramadan, ada program Ma'al Hijrah, ada program Isra' dan Mi'raj. Kita panggil penceramah itu penceramah ini, ada program khatam Quran. Daripada pukul 8 sampailah ke 12 tengah hari penuh dengan program agama. Tak pernah mereka hingap, tak pernah mereka bising. Bahkan Cina, cikgu-cikgu yang Cina dan India ni, mereka suka lagi. Sebab apa? Mereka tak payah mengajar. Di sekolah kebangsaan tu, mostly kebanyakan mereka adalah murid-murid Islam. Kan? Murid-murid moral yang bukan Islam ni ada 20 orang, 30 orang saja. Nampak tak? Jadi bila ada program-program keagamaan ni, tidak ada PMP, tidak ada pembelajaran dan pengajaran, tidak ada belajar langsung. Yang seronok adalah apa? Cikgu-cikgu yang bukan Islam ni. Sebab mereka tak payah mengajar. Dia kata, Ustaz, kalau boleh tiap-tiap minggu buatlah. Tiap-tiap minggu buatlah, seronok. Kita tak payah belah, kita tak payah masuk kelas, kita pergi kantin minum saja. Tu dia tuan-tuan. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Tapi yang cakap tu, kalau yang cakap tu adalah daripada Bengali ke, Hindu ke, Cina ke, yang bukan Islam ke, tak apa, telahlah mereka cakap macam tu. Padanlah dengan mereka tu, mereka cakap macam tu. Tapi yang bercakap ini adalah seorang yang mengaku sebagai Islam. Ni yang Allah Subhanahu wa taala kata apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Depa ada hati tapi tak mau terima Islam. Tak mau memahami Islam. Kemudian Tuhan kata apa lagi? Wala a'yunul la yubsiruna biha. Depa ada mata tapi tak mau lihat kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Macam semalam kita sebutlah. Baru-baru ni kita mengalami gerhana yang ketiga pada tahun ini. Separa matahari. Macam mana boleh jadi gerhana tu? Bulan melintah ke bumi, maka bulan menutupi cahaya matahari tu. Bulan telah melintas akan atas matahari dan akhirnya bulan tu telah menutup cahaya matahari. Maka keadaan cuaca ketika itu nampak suram, nampak mendung, tak ada cahaya. Bukan tak ada cahaya, kurang cahaya matahari. Nampak tak? Matahari ni adalah planet paling besar. Tiba-tiba boleh kalah cahaya dia dengan bulan. Planet yang paling kecil. Matahari planet paling besar. Bulan pula lagi kecil daripada bumi. Nampak bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia. Bulan boleh mengalahkan matahari. Begitu jugalah perumpamaan Allah Ta'ala tunjuk kepada kita kuman COVID-19. Ini tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah. Supaya kita tunduk, patuh, surrender, menyerah diri, akur dengan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau nak berperang dengan kita, tak perlu dia pergi hantar tentera, malaikat ke, burung ababil ke, bawa turun. Tak payah pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar makhluk. Allah Ta'ala hantar makhluk bernama angin. Berapa banyak manusia mati, jadi susah, jadi rugi kerana puting beliung, kerana angin kencang, ribut taufan. Mereka tu berapa kali dah kena. Taufan tornado, taufan Katrina, taufan itu, taufan Florence lah apa. Yang akhirnya mereka rugi bilion-bilion. Hang kan ada nuklear. Kenapa tak guna nuklear untuk lawan angin yang Tuhan hantar?
Nampak? Angin yang selama ni kita menjadi kawan kepada kita, sahabat kepada kita, tiba-tiba dia bertukar menjadi musuh kita. Dia bertukar menjadi tentera Allah. Yang ni kita nak kena ambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibar, wahai orang yang boleh melihat. Ya Allah. Angin yang selama ni nikmat kepada kita, tiba-tiba dia boleh jadi tentera Allah. Dalam bentuk puting beliung, angin kencang dan macam-macam. Begitu jugalah air yang jadi sahabat kita, kawan kita, tiba-tiba sampai masa Allah Ta'ala suruh dia menjadi musuh kita, menjadi tentera Allah, dalam bentuk banjir, dalam bentuk tsunami. Dan samalah juga burung. Berapa ramai orang bela burung. Kita rasa damai, kita bela burung tu, tengok kicauan burung tu. Tapi burung tu juga menjadi tentera kepada Allah Ta'ala, musuh kepada kita. Dulu ada penyakit namanya sesama burung. Kita pun biasa bersin, biasa sesama. Tapi ada siapa-siapa mampu bila kita bersin? Hacum! Tumbang seorang, meninggal. Tak ada kan? Tuan-tuan pernah dengar? Sesama burung. Pernah dengar bersin burung? Tak pernah dengar? Tu, burung tu Allah Ta'ala jadikan asbab mengeluarkan penyakit yang bernama H1N1. Sesama burung namanya. Satu dunia rugi macam-macam. Dengan penyakit sesama burung tu, satu dunia mengalami ketakutan. Begitu jugalah Allah Ta'ala hantar satu penyakit nama dia kencing tikus. Tuan-tuan, berapa banyak sungai, tapak-tapak kelahan kena tutup kerana penyakit kencing tikus. Kita pun dulu biasa, kita budak kampung, kita biasa terjun sungai sana, sungai situ. Kita terjun daripada jambatan sungai tu, macam Tarzan. Bila dah masuk dalam sungai, tengok-tengok seluar kita tertinggal atas jambatan. Rupanya dia punya getah loose. Dah kita bogeh pula dalam sungai tu. Akhirnya kita rasa nak kencing, kita pancut dalam sungai tu. Takkan nak naik atas kot, orang ramai. Bila kita pancut, member belakang kita rasa panas lain macam ayak tu. Tapi ada siapa mati tak? Ada mampu tak lepas? Hang lah Rosli, hang pancut semalam di sungai kita kan, meninggal dah kawan kita si Yakub tu. Tak ada. Allah cek, tikus tu dia punya kencing secoet aja. Secoet aja, sikit aja. Tapi bahayanya kencing tikus ini, berapa ramai mati. Begitu juga tentera Allah yang bernama COVID-19, kuman. 150 buah negara satu dunia mengalami pandemik COVID-19. Termasuklah kuasa-kuasa besar seperti Amerika, China, Jepun, Perancis, Itali dan macam-macam, Britain. Termasuklah Perdana Menteri Britain tu sekali dulu kena COVID-19. Hampa kan ada senjata-senjata yang hebat-hebat. Keluarkanlah senjata hampa tu. Hampa selama hari ni gunakan senjata hampa tu untuk hancurkan macam-macam negara. Amerika, dia gunakan segala kekuatan tentera dia untuk hancurkan Iraq. Hampir 500,000 rakyat Iraq meninggal, mati kerana perang teluk yang berlaku dulu. Begitulah juga dengan Amerika yang jahat ni. Dia sendiri menghancurkan negara bernama Afghanistan. Isteri kehilangan suami, kematian suami, anak-anak kehilangan ibu dan ayah mereka, macam-macam. Hampa tunjuk kuat sangat, tiba-tiba bila Allah Ta'ala tunjuk kekuatan dia, terduduk hampa. Awak tak guna nuklear hampa tu untuk lawan COVID-19. Inilah dia. Seperti mana Tuhan kata tadi, walahum a'yunun la yubsiru walahum a'yunun la yubsiruna biha. Depa ni ada mata tapi tak nak lihat kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan depa ada telinga
tapi tak mau dengar ayat-ayat Allah. Ada telinga tapi tak mau dengar ceramah, tak mau dengar nasihat-nasihat agama, tak mau dengar ayat-ayat Quran. Tutup telinga tu. Kalau boleh nak larikan diri daripada apa sahaja benda-benda agama. Tuhan kata lagi, ulaika kal an'ami bal hum adall. Puak-puak yang tak mau terima Islam ini, yang angkuh ni, yang suka bangkang ni, yang suka condemn ni, yang suka cabar Islam ini. Tuhan kata sendiri, kal an'am, mereka tu seperti binatang ternakan. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Nampak tak? Binatang pun tak rogol anak sendiri, tuan-tuan. Tapi ada manusia rogol anak sendiri. Ada anak yang rogol ibu dia sendiri. Binatang pun tak buang anak. Rimau yang kita tengok garang tu, kalau ada anak, dia sayang anak. Dia tak buang anak dia. Macam kita. Macam manusia. Dapat anak buang. Dapat anak buang. La ilaha illallah. Muslimina muslimat dan rahmati Allah. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah adalah golongan yang lalai. Jadi, syukurlah kita tuan-tuan kalau sekiranya kita tak menjadi golongan yang seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak mau memahami Islam. Alhamdulillah. Kita sampai lah ni, Allah Ta'ala jaga kita, Allah pelihara kita. Kita sentiasa mencari ilmu-ilmu agama. Kita sentiasa nak dengar nasihat-nasihat Islam. Kita jadi besarlah kalau tak dengar satu hari kuliah-kuliah online. Alhamdulillah. Ataupun kita tidak menjadi manusia yang Tuhan sebut tadi, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Depa ni ada mata tapi tak mau lihat kebenaran. Kita tak macam tu. Kita bukan setakat melihat kebenaran Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, tetapi kita amal segala perintah Allah. Begitu juga lahum uzunul la yusma'una biha. Kita tak jadi setengah daripada mereka ini yang ada telinga tapi tak mau dengar kebenaran. Tak mau terima kebenaran-kebenaran yang ada dalam Islam itu. Bahkan kita sentiasa jadi manusia yang hari demi hari sami'na wa ata'na. Dengar, patuh. Apa saja mai daripada Islam, kita dengar dan kita patuh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mukadimah itu manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada yang sudi menonton pada malam ni. Seperti biasa, Kak Nursita Mokhtar kita daripada mana Kak ya? Makcik Hamidah Lajis, alhamdulillah. Terima kasih hadir malam ni makcik. Doa ustaz semalam makcik semakin sihat, alhamdulillah. Biasalah tu makcik ya. Sekarang ni tengah cuaca di Perak ni pun cuaca tak menentu. Tengah hari tadi panas berkemain. Orang utara kata panas lit-lit. Ni petang ni pula bawa ke malam tak berhenti-berhenti hujan. Asyik Tai, waalaikumsalam, apa khabar? JB hujan hampir sepanjang hari. Ya Allah, kasihan dengan orang Johor kita. Bahkan saya tengok akhbar di Johor sekarang ni keadaan banjir. Ayak bergenang. Kak Azah Taman Bertuah, apa khabar Kak Azah? Hujan dah berhenti belum di Ipoh Kak Azah? Nelson Melvin, baik. Terima kasih, very thank you. Baik, seterusnya waalaikumsalam Kak Azah. Baik, kita boleh teruskan. Muslimina muslimat anda rahmati Allah sekalian. Jadi, kalau semalam kita membaca tentang Yaumut Tanad, artinya hari seru menyeru, kerana pada hari itu berseru berseru-seru. Kita dah sebut dah semalam. Yang hari ini pula kita akan baca Yaumul Hisab, artinya hari berkira-kira. Kerana pada hari itu masa berkira-kira amal, ibadat dan lainnya yang diperbuat di dalam dunia, maka dibalas sekira-kira amal. Hari ini kita akan mengupas nama hari kiamat yang seterusnya yang digelar sebagai Yaumul Hisab. Ini biasa dengar kot kan, Yaumul Hisab, hari Allah Subhanahu wa taala nak hisab kita. Saya rasa banyak kali kita sebut tentang hisab ni, tapi tak apa. Kita cuba bagi syarahan yang jelas kepada semua pihak. Tuan-tuan, kalau ikut kepada tafsiran bahawa hisab ini dia terbahagi kepada dua.
Kita faham bahawa semua manusia nanti sama ada kita orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, kita gelap kah, kita putih kah, apa pun kita satu orang yang nobody ataupun somebody, satu orang yang istimewa ataupun satu orang yang orang tak kenal apa, semuanya nanti akan menghadap Allah Ta'ala farada, maksudnya secara one by one, seorang-seorang depan Allah. Mana isteri kita tak ada time. Mana anak-anak kita tak ada. Mana sahabat andai kita tak ada. Mana penyokong-penyokong kita yang selama ni tunjukkan hidup Datuk, hidup Tan Sri, hidup Datuk Sri, hidup. Bila depan Allah Ta'ala tak ada mereka tuan-tuan. Penyokong-penyokong kita, pembantu-pembantu kita, semua tak ada. Sahabat-sahabat andai, semua tak ada. So kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi describe. Nabi pernah sebut yuja'u bi ibni adam ka'annahu basajun. Ada hamba Allah Taala yang menghadap Allah Taala ketika nak dihisap itu ka'annahu basajun, seperti kambing biri-biri yang baru beranak. Bukan dia jadi kambing, tapi keadaan dia tu seperti kambing yang baru beranak. Kita tengok kambing beranak lagu mana kan? Dengan kecutnya, ketaknya, lembut lututnya, tak larat berdirinya. Bukan setakat anak kambing, anak gajah pun. Dia beranak-beranak tu dia tak boleh stand up lagi. Dia dah menyusu 3-4 kali baru dia dapat. Begitulah manusia di padang mahsyar apabila dihisap oleh Allah. Nabi kata ka'annahu bazajun, seperti kambing biri-biri yang baru beranak. Fayuqafu baina yadaillah. Oleh kerana tak larat nak bangun, lembut lutut, fayuqafu baina yadaillah. Malaikat papah depa ni kiri dan kanan. Bangunkan juga depa ni di hadapan Allah Taala. Sebab apa mereka tak layak? Sebab apa mereka tak larat? Tak boleh nak bangun, lembut lutut, kecut dan sebagainya. Macam kambing biri-biri baru beranak lahir ni. Kerana selama ni mereka tak nampak kebesaran Allah. Allah yang maha besar. Allahu Akbar tu. Tuhan yang maha besar tu mereka tak kenal. Bahkan selama ni mereka membesarkan diri pada Allah. Mereka sombong. Di hari kiamat baru mereka tahu siapa yang lagi besar. Maka hisab ni terbahagi kepada dua. Ada hisab yang halus, ada hisab yang tidak halus. Maksudnya ada hisab yang in detail. Ada hisab pula yang non detail. Maksudnya apa hisab yang halus? Hisab yang Allah Ta'ala tanya terperinci. Bertubi-tubi Tuhan tanya. Tuan-tuan, siapa yang kena hisab secara halus ni bertubi-tubi, kiri, kanan, depan, belakang, segala segi Tuhan tanya, itu menandakan bahawa dia adalah orang kafir ataupun orang tak beriman kepada Allah ataupun orang yang tak taat kepada Allah Ta'ala. Itu simbolik. Simbolik nak tahu orang tu jahat, orang itu kafir, orang itu tak taat kepada Allah, orang itu engkar perintah Allah, orang itu ahli maksiat, maka Tuhan akan tanya mereka secara susah, secara bertubi-tubi. Tak lepas. Tuhan tanya, hang semayang? Hari sekian. Dia jawab, saya semayang. Kalau betul hang semayang kat mana? Apa? Beranak dia punya soalan. Saya semayang kat rumah. Tuhan tanya lagi, awak tak semayang di masjid? Habis masjid tu orang guna buat perhiasan ke? Orang buat perhiasan ke masjid tu? Lah ni setiap kampung ada masjid, setiap taman ada masjid, setiap kampung ada surau. Kenapa tak jemaah? Kenapa pilih untuk semayang di rumah? Tuhan tanya terperinci. Itu nak jawab lagi. Ya Allah, saya semayang di rumah pun menghadap kiblat macam mereka. Takkan tak boleh kot. Tuhan jawab lagi. Tuhan kata apa? Oh, baik. Jawab pandai. Cakap pandai. Tunjuk kat aku berapa banyak pahala hampa kutip. Allah dah sediakan pahala jemaah, semayang jemaah ni 27 darajat. Kalau semayang seorang-seorang, satu saja darajat. Satu saja pahala.
Bayangkan kalau kita semayang, Fatihah tak betul. Tak sah semayang kita. Dahlah semayang seorang, tak sah. Kalau kita semayang berjemaah, tu imam kita tu dah cover Fatihah kita. Dia baca tu betul. Dia cover bacaan Fatihah kita. Dia cover bacaan tahiyatul akhir kita. Dia baca rukun qauli kita. Nampak? Kelebihan orang semayang jemaah. Itu bagi orang yang semayang. Tuhan tetap tanya bertubi-tubi. Apatah lagi kalau orang itu tak semayang. Nampak tak? Maka orang yang kena tanya, kena gasak dengan Allah secara bertubi-tubi ketika proses hisab, itu orang yang tak baik. Orang yang tidak taat perintah Allah. Adapun orang yang Allah Ta'ala tanya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, yang Allah Ta'ala tanya secara mudah. Allah kenal orang yang baik-baik, bagus-bagus ni, buat apa dia nak tanya lama-lama? Kan? Sebab di padang mahsyar tu bekenja manusia. Lautan manusia di padang mahsyar yang nak kena tanya dengan Allah ni menunggu turn mereka. Jadi orang baik-baik ni Allah Ta'ala tanya hisaban yasira, hisab yang secara mudah senang. Tuhan tanya lebih kurang. Kemudian udkhuluha bisalamin aminin. Tuhan pun kata masuklah hang ke dalam syurga aku dengan salam, dengan selamat, aminin, dan juga dengan aman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan hisab. Ada hisab yang secara halus, ada hisab yang tidak halus. Ada hisab yang Allah Taala jadi Allah ada hisab yang Allah Taala bagi susah, ada hisab yang Allah Taala bagi mudah. Kalau kita nak buat analogi ataupun perumpamaan macam ni lah. Anak kita engineer, jurutera. Jadi dia graduate daripada universiti dah lama, 7-8 bulan, tapi masih tak dapat kerja. Minta kerja tu tak boleh, minta kerja ni tak dapat, minta kerja ni tak dapat. Akhirnya satu syarikat petroleum, Petronas, panggil anak kita. Fee interview dekat KLCC tu, tingkat yang ke-56. Tinggi. Yang hadir temu janji tu ataupun interview tu lebih kurang 300 orang. Mereka nak pakai engineer hanya 5-6 orang lah. Jadi saingan sangat kuat. Tiba-tiba anak kita bila dipanggil masuk ke bilik interview tu, tengok ada 5 orang semua pakai kemesh, pakai blazer, pakai coat belakang. Terketak-ketak anak kita bawa file lah apalah. Assalamualaikum tuan. Anak kita bagi salam. Depa jawab apa? Nampak? Tu gaya orang kaya ni. Bukan semua lah. Assalamualaikum tuan. Kalau kita bagi salam dia jawab lagu tu je. Seolah-olah orang yang bagi salam ni macam kampung sangat. Oh, tapi kalau kita kata good morning sir. Yes, good morning. Have a seat. Oh, dia layan kita kemeh. Anak kita ni, Assalamualaikum tuan. Lagilah dia ketak. Tuan panel ni pun dia kata have a seat, duduk. Ada bawa file, ada bawa resume, ada bawa. Kita pun, anak kita pun tunjuk resume ni. Dia nak minta kerja. Di panel interview ni pun belek resume anak kita ni. Tiba-tiba, hang duduk ipoh ha? Oi. Tadi ayu. Tiba-tiba berubah slang pula. Hang duduk ipoh ha? Duduk hang pula dah. Ya tuan, saya duduk ipoh. Duduk di kampung Melayu. Di Ipoh tu ada satu kampung nama dia Kampung Melayu. Saya mengajak di kampung tu. Oh, ayah hang ni nama Zakaria. Ni Zakaria mana satu ni? Zakaria Kemenih ke? Zakaria Taliban ke? Zakaria apa ke? Zakaria Pomen ke? Apa ke? Oh. Lah. Ni apa ni? Nak interview ke nak apa? Siap pergi tanya nama ayah kita, nama tempat duduk kita. Kan? Kawan-kawan
Tukang interview dia pun tanya, bos, ni nak interview ke nak jejak kasih? Sabarlah, relax lah, be patient lah. Ni, dia duduk di kampung Melayu Ipoh. I pernah tinggal sini dulu. Wah, kemeh. So, you ni Zakaria, anak Zakaria ni, Zakaria mana satu ni? Di kampung tu, I kenal ada Zakaria Pomen, ada Zakaria Taliban. Pasal apa? Dia punya janggut panjang. Ada Zakaria Kemini. Pasal apa? Mata dia sepet macam cimpeng. Jadi Zakaria mana ni? Kita pun sebut ni, ayah saya Zakaria Taliban, tuan. Oh, Pak Ayah Bilal kita dulu lah. Oh, rupanya ayah kita ni dulu Bilal kampung tu. You tak ingat ke? I ni dulu jiran you. Masa tu you budak lagi tau. Rupanya dia ni bekas jiran kita. Dia pernah duduk sebelah rumah kita. Ini dah tentulah you ni. Anak Zakaria ni dulu masa bersunat dulu ni. Yang you lari masuk ke dalam semak berluka tak mau kena sunat kan? Satu kampung pergi cari you dulu ni kan? Kita pun tuan-tuan, ya Allah malunya. Tingkat 56 KLCC tu sembang pasal kita lari masa bersunat dulu. Dia ni ketua panel interview tu. Tiba-tiba sembang lagu tu dengan kita. Jadi panel-panel interview yang lain heran, dia kata, you nak tanya apa budak ni? Ni sembang pasal apa ni? Ni jejak kasih ke apa? Kita lah ni tengah nak interview orang. Sabarlah, I kenal. Dia punya pak tu, dia punya ayah dia, kawan baik I ni. Kita ambil budak ni. Ketua interview tu dia kata apa? Kita ambil budak ni. Budak ni bagus, kita ambil budak ni. Alhamdulillah. Nampak? Kalau manusia yang baik, tuan-tuan, dikenali orang, orang akan layan kita dengan baik. Apatah lagi kalau kita jadi orang baik, bagaimana layanan dengan Allah? Allah Ta'ala kenal siapa kita. Jadi dia, kalau dia tengok kita ni memang orang baik, orang bagus, buat apa dia nak tanya lama-lama? Dia terus invite kita, dia terus welcome kita. Udkhuluha bisalamin aminin. Dah. Udkhuluha, masuklah hang ke dalam syurga aku. Bisalamin, dengan penuh selamat dan sejahtera. Aminin, dengan penuh keamanan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang dipanggil Yaumul Hisab. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ini ada kebaikan, ada ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Saya tak boleh nak lama kuliah kita seperti biasa sebab besok saya dah mula, tadi pun dah mula start masuk sekolah dan besok pun sekolah. Hari Jumaat besok pun kita sekolah. Wallahu a'lam. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik itu silap saya sebagai manusia biasa. Saya perlukan teguran dan nasihat daripada tuan-tuan kalau sekiranya ada kelemahan ketika saya menyampaikan ilmu, tegur-tegurlah saya. Kalau ada alim ulama di sini yang berada dalam kuliah online kita hari ini yang menonton, saya minta ampun, saya minta maaf kalau sekiranya ilmu saya sangat kurang, ilmu saya sangat lemah dan penyampaian saya yang sangat-sangat tidak memuaskan. Minta tolong tunjuk ajar semua, tegur-tegurlah saya, cubalah nasihat saya kalau sekiranya ada kesilapan dan kelemahan. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah, tak baik itu silap saya sendiri. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.